Proton, Mosti, Sirim proudly present Idea, Malaysian Inventors Challenge Season 1. Hello Malaysia, I'm Daphne Aiking. Dan saya Major Dr. Faiz Khalid. Kami sekarang berada di lokasi ketiga sesi saringan iaitu di Shah Alam Sirim. That's right. Now, who will be the top 6 inventions that will make it through the screening session today? Find out more on Idea, Malaysian Inventors Challenge. In conjunction with Malaysia Innovative 2010, Kuantan, Kota Kinabalu, Shah Alam, and Kuching. 24 inventions, one winner. Turn your idea into reality. Proudly present Idea, Malaysian Inventors Challenge Season 1. Now, for your information, viewers at home, there are at least 100 participants who are here today with us at Sirim Shah Alam just to attend the screening session. But not all of them will see the panel of judges because they have to go through a pre-screening session before they meet our judges. Betul tu Daphne. Tapi sebelum kita pergi ke sesi saringan, let's check out the prize. Nama saya Zulkifli bin Muhammad dan sahabat karib saya Jamaluddin daripada Munajat Industri Teknologi akan mempersembahkan, menerangkan, memberitahu bahawa ada satu produk pertama di dunia yang kita invent sendiri, formulasi sendiri yang berkaitan dengan makanan ternakan. Apa yang kita buat ialah menyediakan makanan pelengkap. Silage ini, rumput yang diperam ini memang bagus kerana mengandungi mikrob yang banyak. Apa yang kita buat ialah silage dalam bentuk pelet, di mana dia mengandungi mikrob, makanan diet seimbang dan juga forage dan juga biji red bau. Jadi kita dah bantu penternak dari segi kos mereka. Maksudnya dah ada di pasaran? Kita sudah pun commercializekan benda ni. Encik Zulkifli, apa itu invention awak? Silage pellet namanya. Apa yang awak reka? Kami reka formulasinya. Do you know itu formulation tak boleh di file, tak boleh dipatentkan. Memang. You cannot file a patent with the formula. So I cannot see your invention. PKC dah benda, PKC. Farm kena kek. Takkanlah. Kita orang tak pandai ni. Why don't you show us your invention rather than tell us of marketing? Saya I don't see that. You punya pallet tu lalat pun dah sampai dah. Okey, baik. Terima kasih. Sungguh pun begitu, memang takut debah kerana bukan nak menang, tetapi ialah takut soalan-soalan yang kita tak boleh jawab. Saya memperkenalkan satu permainan table game yang baru, nama terpakai. Table game ni cara dia cuma bagi diri, sebab kalau kita main dead dia menganjur, kalau main yoyo gasing dia pusing. Tapi ni macam batu sereban. Boleh kita tunjuk cara macam mana nak bermain? Berdepan kan, depan. So, tujuannya kena berdirikan. Siapa berdiri, berjaya lah. Boleh berdiri ke? Boleh, kalau buat pelan-pelan boleh. Tujuan dia apa? Untuk menguji kesabaran orang. Ya. Skill untuk ni. Idea ni memang idea sendiri. Saya ada buat kaji sendiri. Adakah anda bisa melihat mainan ni? Semua kita tak pernah. So the idea is to calm the mind, right? The calm mind. Stress faster. Oh, sungguh mengagumkan. Jadi banyak bijak. Dia kata apa? Saya cerita sikit, dia faham banyak. Mana dia orang pandai. Alat ini lebih pantas. Masuk pantas ni ialah sebiji buah durian di bawah 10 second. Dan sebab itu kita katakan kita boleh membuka buah durian ini dalam satu hari
3 hingga 4 tan, 1 mesin dan 1 orang operator. Dia hanya letak saja bahagian durian, kemudian kita tekan. Okey. Kelima-lima akan buka di bawah 10 saat. Kenapa pakai baju Melayu untuk buat presentation ni? Dia begini, macam ni. Yeah. Dia ada pepatah, di mana bubi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita bawa identiti Johor ke program ni. Supaya kita di sana kan. Ya? Siapa nak makan? Boleh, kalau tuan nak kita bagi. Tapi yang kalau rasa nak menang, you kena bagi kita makan. boleh bagi. Alhamdulillah, memerasakan kata juri menunjukkan minat yang dalam terhadap produk kami. X-ray bagi pesakit yang menggunakan kerusi roda tidak mempunyai alat yang khas untuk menampung filem X-ray. Sebelum ini, pesakit hanya perlu menggunakan kekuatan badan untuk menahan filem X-ray tersebut. Apabila pesakit bergerak, maka filem X-ray ini akan terjatuh dan proses X-ray gagal dan perlu diulang kembali. Adakah itu satu prosedur di hospital? Setiap X-ray diletak di wheelchair? Seluruh hospital sekarang ini untuk proses urusan X-ray bagi X-ray dada menggunakan proses yang sama. Tidak ada lagi alat yang khas. Kenapa bahawa jururawat tidak pegang? Patut jururawat tak boleh pegang? Semasa proses X-ray, semua pekerja ataupun staf tidak boleh berada di kawasan kita. Ini masa nak ambil X-ray, bukan untuk bukan untuk shoot X-ray. Ya. Mungkin insya-Allah juri akan memberikan ruang dan juga peluang kepada kami untuk meneruskan perjuangan dalam rancangan realiti ini, dan mungkin kami akan boleh menambah baik alat lagi lah. Wow, the screening session seems to be heating up over here, Faiz. Yep. Tapi sebelum tu, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Hey, since we're on break, you want to race? You're on. Alright. Kembali lagi dalam Idea Malaysian Inventors Challenge dibawakan khas oleh Proton dengan kerjasama Mosti dan Sirim. Wah, not bad you Dr. Faiz. Astronaut lah, dentist lah. Sekarang jadi TV host macam ni kan, definitely tak ada job lah lain kali. Relax, bukan macam tu ya. Apa Daphne, dia? apa-apa pun saya banyak belajar daripada Daphne juga. Amboi, mulut manis. Relax. Relax, Okay, apa pun, you know what? I say we take a look and continue watching the screening session. What say you? No problem, let's go. Let's go. Saya Muhammad Salim daripada MR Team, MBPJ, ingin memperkenalkan ciptaan terbaru saya, itu Mr. Clip. Tugas dia adalah satu alat atau perkakas yang boleh memasang dan memotong bendera atau banting pada tiang-tiang lampu. Boleh terus tunjukkan untuk demonstration? Bila dawai sudah karat dah, bagaimana? Boleh potong. Dia potong, dia bagi dia jatuh sajalah. Jatuh je. Petik buah apa? Mangga, rambutan. Ya. So he jadi terus masuk main. Jadi mangga masuk pun terjatuh. Ya. Dia terosak. Dia orang cakap tadi peduli tu kata ni jual kat Mas Saleh boleh lah. Baik, di sini ialah produk yang telah kami hasilkan, iaitu batu-bata berteraskan kertas buangan yang diberi nama Environment Friendly Compound Bricks atau lebih dikenali sebagai EFCB. Dan kita nampak pemasangan paling utama sekali iaitu pelbagai kertas sebanyak 19.7 juta tan metrik setiap tahun di Malaysia. So kita ambil kertas tu, kita menjadikannya sebagai satu bahan asas dalam batu EFCB kami ini. Kertas, seramik, kapur. Ini harga 25 sen ya. Ya, ini cross ke ini harga jualan? Harga jualan lah. Harga jualan. Tapi market price untuk benda macam ni 21 sen saja. Lebih kurang macam tu lah. So dia lebih mahal. So bagaimana orang akan beli? Kita tak boleh cakap macam tu. Pasal cuma kita lihat sekarang ni kan, apa masalah rumah kan. Contohnya rumah retak, batu retak macam tu kan, macam rumah runtuh. Itu semua disebabkan batu diorang yang kurang berkualiti. Okey, clear. Tapi dari aspek pembakaran macam mana? Pembakaran. Okey, adakah dia mudah terbakar? Dah. Cuba. Kami gunakan welding set suhu maksimum 3000 Celsius. What about the breaking point? Is it Dia the strength. 14 meter per meter square. Compared to the conventional one? 12. Agak mula agak gemetar sikit lah, tapi macam dah masuk tu semangat membara tau. Diorang lagi beri cadangan untuk komersialkan lagi. Respon yang baik lah. On our invention called LSD,
which is actually short for limited slip differential. So our challenge is to come up with an LSD system which is efficient, cheap and affordable so that it will make way to cars. LSD are quite expensive. So here we have a very simple solution. We can convert an existing differential by inserting a mechanism which is spring-loaded, connects to the wheels, and in that way, it prevents the wheels from rotating freely. So actually, it's preventing your gears from turning freely, and it's acting as an LSD. Basically, your invention is actually dead spring. Yeah. How much will it take to upgrade the thing? Well, we estimate this thing is should not cost more than 1,000 ringgit retail. If you buy a full-fledged LSD from the market, is about 5,000 to 10,000 ringgit, and it's only available for expensive cars, you know, the high-performance one. Quite well. I suppose their last words were well done, so I hope that is a positive sign for us. Okay, ni produk kami, namanya Vork Gear, VORCGEAR, Vork Gear. Singkatan kepada Vortex Creator Gear. Ringkasnya dia sejenis kenderaan ringan, light vehicle yang digunakan ni, dia digalas dan penggunanya akan masuk air. So bila dia masuk air dan on, dia akan buat satu vortex yang menghasilkan yang menyebabkan ni si pengguna ni dapat bergerak dalam air. So itu propeller tak masuk air lah. Propeller masuk air. Masuk air. Masuk air. How tu masuk air, then dia yang renang tu dia tak masuk air. Dia masuk air, semua masuk air. Dia pun masuk air. Then bagaimana dia nak nafas? Kami ada ruang bahagian kompartmen kosong. So kompartmen ni akan letak oksigen tank. Adik, kalau macam tu, kalau taruh pelampung tak boleh ke? Tak pelampung dalam ni. Yang orang yang nak memakai duduk atas pelampung, yang ni yang handle tu. So dia tak tenggelam lah. Jadi the propeller we have to push dia. So kalau macam tu, nanti dia macam dia still akan kena effect dengan wave tu. Dah cuba ke dekat sungai? Tak, sebab saya kata dia model. Ini konsep baru lah. Dia model. Model sajalah. Tak cuba lagi. Saya Zainuddin, saya ingin memperkenalkan alat pemungut biji sawit. Masalahnya biji sawit yang terlerai dipungut kebiasaan menggunakan tangan. Jadi ia membongkok, kadang ada yang jalan itik kan. Kemudian lambat. Kita gunakan batang mop, kita gunakan paku 2,5 inci, 30 batang, jarak yang sesuai dengan biji sawit lah. Kemudian kita gunakan epoxy. Dia adalah transparent sebab kita boleh adjust kat mana yang tak kena kita tekan. Cucuk biji sawit macam ni. Cucuk. Kemudian mana bahagian tak kena kita akan pusingkan, kita cucuk sini. Kemudian kita akan masuk dalam pakul. Excellent. Dan seterusnya lah. Secepat mungkin lah. Bagaimana mendapat ilham untuk buat produk ni? Memang saya kerja sawit, jadi nampak idea tu kita macam mana nak mudahkan. Nampak macam ada harapan. Dia punya reaksi debat apa yang saya masuk tadi pun nampak macam okey, yang ini pun nampak macam okey. Alright. Ni bag travel seberguna lah. Perbezaan dia ada kompas, dia ada termometer semua, lagu. Boleh buka? Boleh buka, tengok berapa banyak space yang ada. Boleh. Penuh dengan bateri. Dia ada GPS dalam ni untuk senang pergi mana-mana tempat kan. Dia ada dalam. Sebenarnya untuk isi apa sebenarnya? Bag ni standard ni lah, macam bag travel kan. Ya. Cuma ada tambahan lah. Boleh isi baju? Boleh. Betul kata tinggal sikit lagi kompartmen. Nak travel ke mana? Ke mana destinasi? Bas ke nak kapal terbang? Pesawat boleh, komuter boleh. Ya. Dia ada. Kenapa perlu kompas, perlu radio? Ya. Ya. Ataupun nak hiking, nak hitchhike. Alhamdulillah, very receptive. They understood exactly the concept because it's a very new concept because we are so used to the traditional way of telling time. Analog, digital. Exactly. So what's yours? Mine basically shows the position of the sun. So do you think you're going to make it to the next round? Inshallah, God willing. Okay, positive there. I love your shirt. Thank you so much. My mom gave it. Your mom gave it? Okay. Judge saya tak ada komen lah. Tak ada komen lah.
Tapi saya rasa judges pun tertarik lah dengan invention yang simple tetapi dapat membantu dalam kehidupan. Biasa soket yang lepas unplug, dia biar switch itu on off masih boleh hidup. Budak suka main cucuk dengan besi. Dangerous, dangerous lah. Pernah case-case berlaku. Projek saya nama dia ground plug. Benda ni dipasang pada permukaan bumi. Aplikasinya menggunakan modus operandi yang mudah didapati, spana bersaiz 21 mm dipasang pada permukaan tanah sehingga hanya menampakkan permukaan atas ini sahaja. This means selamat berbanding konvensional punya cara. Produk ni dah dihantar untuk pengujian tak? Buat masa ni, ujian secara mendapat fakta yang tepat, saya belum hantar ke mana-mana lagi. Sebenarnya harapan sebenar saya bukan kerana nak menang pertandingan ni. Dia lebih kepada nak komersialkan produk saya supaya everybody dapat manfaat daripada yang saya ciptakan. MCCD project. So how was the reaction of the judges? Quite good, and they are very impressed with my innovation. What did they say? Did they comment or anything? They say that I must improvise a lot, but then of course I will do it if I get the 2,000 ringgit. Yes. You want just the 2,000 ringgit? Is that enough? Of course I want the main present, but then for the second step I want the 2,000 ringgit. That's super cool, man. You know, I travel frequently. I never thought of this idea. It's a good traveling bag. I know, it's great stuff. But you know what? There's so many cool gadgets to choose from. So guys, don't go away. Do not touch that remote control. Do not even think of switching off your TV. That's right, because right after this, we're going to find out who will make it to round 2. Kembali lagi selepas ini. Welcome back to Ideas Malaysian Inventors Challenge. Yes, 180 inventions came inside here at Sirim Shah Alam for the screening session, and boy oh boy, I do not want to be where the judges are right now. 180 reka cipta yang telah dipersembahkan pada kali ini. Dan seperti mana yang anda dapat lihat di belakang kami, para juri masih membuat keputusan dan ia merupakan satu proses yang begitu sukar untuk para juri kita. Kan? Pening kerana banyak reka cipta yang bagus pada hari ini. Walau bagaimanapun, kita akan nantikan apakah 6 reka cipta yang terbaik untuk sesi saringan kali ini. This is the time. Our panel of judges have to make a decision. Only 6 from the 8 shortlisted inventions will go through to the second round. Dan kita dah muktamad mengeluarkan 3 dan keputusan ini adalah keputusan yang muktamad. Welcome back to Idea Malaysian Inventors Challenge. Now today we saw over 180 inventions that came through the third screening session held at Sirim Shah Alam. And finally, after much deliberation, our judges have chosen the 9 top best inventions. Seperti biasa, ini merupakan saat yang paling menebarkan bagi pereka cipta kita dan juga bagi kami. Oh yes, indeed. Feeling nervous already? Now we do have the results. Jadi Faiz, silakan. Reka cipta yang akan mara ke peringkat seterusnya ialah 100 Zainuddin bin Ismail dengan reka cipta pemungut biji sawit. Tahniah Encik Zainuddin. Baiklah, nama yang seterusnya ialah 014 Encik Said Ahmad bin Tun Said Nasir World Club. Congratulations, sir. Reka cipta seterusnya 123 Muhammad Mulyadi bin Tauhid Ground Club. Nama yang seterusnya ialah number 49 kumpulan 2 Core EFCB Environment Friendly Compound Bricks. Congratulations. Let's go green. Reka cipta seterusnya yang berjaya untuk mara ke pusingan seterusnya ialah 157 Limited Slip Differential Conversion Kit. Baiklah, nampaknya kita sudah pun ketahui kelima invention yang dah berjaya masuk ke peringkat yang seterusnya. And we've only got one more spot. So on that note, I would like to invite the other 3 to step forward to join our contestant in front. Baiklah,
Nama yang terakhir yang berjaya masuk ke peringkat yang seterusnya ialah 124 kumpulan Terpakus dengan ciptaannya Terpakus. Tahniah diucapkan. Terima kasih. Tahniah. Congratulations. Baiklah, kita pun sudah tahu 6 reka cipta yang berjaya untuk mara ke pusingan seterusnya. Tahniah diucapkan kepada yang berjaya, kepada yang tidak. Jangan putus asa kerana kami harap anda akan datang pada tahun depan. God willing, God willing. Alright, it's time for us to wrap up the show, but we'll see you for our final screening session held at the Merdeka Palace Hotel, Kuching, Sarawak. Same time next week. Till then, goodbye. Kuching, Sarawak. Woo! This program was brought to you by Proton in collaboration with Mosti and organized by Sirif in conjunction with Malaysia Innovative 2010.